Assalamualaikum, kami dari kumpulan 6 akan membahaskan tentang teori strukturalisme. Kita akan mulakan dengan abstrak. Pengkaji telah mengkaji bahawa kajian ini dilaksanakan untuk meneliti tentang teori strukturalisme. Kemudian, objektif kajian sangat penting dalam memberi hala tuju penulisan jurnal ini. Penulisan jurnal ini hanya tertumpu kepada sejarah perkembangan, ciri-ciri, fungsi, kelebihan dan kekurangan dan sumbangan teori strukturalisme kepada antropologi. Akhir sekali, kajian ini melibatkan analisis secara kualitatif iaitu penggunaan kaedah kepustakaan. Seterusnya ialah pengenalan. Teori berasal daripada perkataan Yunani iaitu teorio yang membawa maksud pemandangan. Manakala, menurut kerlingan teori sebagai satu himpunan konsep, takrifan dan definisi yang paling berkait yang memberikan gambaran secara sistematik tentang fenomena dengan memperincikan hubungan antara pemboleh ubah. Menurut Ramli Isin iaitu para sarjana dan pengkaji Melayu pula mendefinisikan teori adalah gagasan tentang definisi, konsep, prinsip, kriteria dan saranan memperjelaskan sesuatu objek. Pelbagai takrifan yang dikemukakan mengenai teori strukturalisme ini. Strukturalisme ini sinonim menerusi tokoh Claude Lévi-Strauss yang merupakan tokoh dalam teori ini. Teori strukturalisme ini mementingkan aspek struktur dan hubung kait sistem struktur yang terdapat di dalam teks dan membolehkan teks sastera dikaji dan dianalisis. Penyertaan masalah. Tujuan utama kajian ini dilakukan adalah untuk mengkaji aspek strukturalisme secara terperinci. Terdapat juga beberapa masalah hasil daripada pembacaan dan penelitian daripada kajian lepas. Oleh itu, kajian ini dilaksanakan bagi memberikan secara terperinci mengenai sejarah perkembangan, ciri-ciri, fungsi, kelebihan dan kekurangan dan sumbangan teori ini terhadap antropologi. Seterusnya adalah objektif kajian. Yang pertama adalah menjelaskan sejarah perkembangan teori strukturalisme. Yang kedua adalah menganalisis ciri-ciri yang terkandung dalam teori ini. Yang ketiga adalah menerangkan fungsi-fungsi teori strukturalisme. Yang keempat adalah menerangkan kelebihan dan kekurangan teori ini. Dan yang terakhir adalah menguraikan sumbangan teori strukturalisme kepada antropologi. Bagi metodologi kajian pula, kaedah kepustakaan digunakan dalam kajian ini. Ia merujuk kepada proses pengumpulan data yang berkaitan dengan teori yang dikaji bagi mendapatkan maklumat yang tepat dan sesuai. Seterusnya adalah analisis dan perbincangan. Sejarah perkembangan teori strukturalisme. Teori strukturalisme ini telah bermula pada tahun 1960-an. Aliran formalisme yang bertanggungjawab terhadap kemunculan dan perkembangan teori ini. Aliran formalisme di Rusia bermula pada tahun 1960 hingga 1930. Tokoh yang melopori aliran ini ialah Jacobson dan lain-lain. Perkembangan aliran formalisme ini juga adalah kerana terjemahan-terjemahan mengenai aliran ini. Aliran formalisme ini menggunakan konsep dominan. Oleh sebab kematangan golongan aliran formalisme ini terhadap penggunaan konsep dominan, ia telah berkembang kepada strukturalisme. Strukturalisme ini terus berkembang di Barat. Strukturalisme ini terus berkembang di negara-negara lain seperti di Rusia dan Perancis. Di Rusia, tokoh yang bertanggungjawab terhadap pengembangan strukturalisme ini ialah Jurij Lotman. Sementara di Perancis pula ialah Claude Lévi-Strauss dan Roland Barthes. Strukturalisme ini terus berkembang dalam dunia sastera ini melalui buku Theory of Literature hasil daripada René Werlich dan Astin. Ciri-ciri strukturalisme. Yang pertama adalah gagasan keseluruhan. Ia bersifat menyeluruh kerana diterima oleh semua ahli bahasa, psikologi dan lain-lain telah mengakui perbezaan asasi di antara struktur dan himpunan yang bersifat kesatuan seluruh.
Yang kedua, gagasan transformasi. Ia bergantung kepada hukum pembentukan iaitu mestilah mengalami proses membentuk seperti suatu pergerakan dua hala secara serentak di antara membentuk dan terbentuk. Yang ketiga pula ialah gagasan keteraturan sendiri. Struktur ini tidak memerlukan pemikiran luar dalam melakukan transformasi. Bentuk-bentuk yang dapat dianggap sebagai self-regulation termasuk irama, peraturan dan operasi. Jadi, struktur dikatakan mempunyai peraturan tersendiri tanpa memerlukan desakan dari pengaruh luar untuk bergerak, beroperasi dan melakukan transformasi. Fungsi teori strukturalisme berfungsi bagi menganalisis bahan dengan meneliti struktur asas seperti pencirian atau plot dan bagaimana corak tersebut bersifat universal dan boleh digunakan untuk membangunkan kesimpulan umum tentang kedua-dua karya individu dan sistem dari mana ianya muncul. Contohnya, struktur tema yang dipilih sebagai asas kritikan, maka analisis perlu menunjukkan perkaitan tema dengan struktur lain dalam teks itu yang signifikan dengan tema yang dikaji. Kelebihan teori strukturalisme. Yang pertama adalah langkah pembukaan dasar untuk teori-teori lain. Yang kedua adalah teknik analisisnya dilakukan secara struktur. Yang ketiga adalah membuka pelbagai interpretasi karya. Terdapat juga kekurangan teori strukturalisme ini. Yang pertama adalah teori ini tidak berusaha menemukan pengarang dan latar belakang karya sastra. Yang kedua adalah mengabaikan pengarang sebagai pemberi makna dan pencetus idea. Sumbangan strukturalisme ini kepada antropologi. Yang pertama, strukturalisme ini bertujuan untuk memahami makna asas yang terlibat dalam pemikiran dalam manusia seperti yang dinyatakan dalam aspirasi budaya. Yang kedua, Cronenfeld dan Dickert 1979 telah mengemukakan faktor penting penyumbangan strukturalisme ini kepada antropologi, antaranya ialah peraturan-peraturan untuk analisis yang berlandaskan linguistik dan dikira sebagai automatik tanpa mengambil kira atau menyedari bahawa peraturan-peraturan untuk analisis linguistik jauh sekali daripada sifat automatik. Analisis dianggap dan dikemukakan sebagai benar atau sah tanpa mengemukakan sebagai kriteria untuk menilai kesahihannya. Analisis semata-mata tertumpu kepada implikasi satu himpunan aksioma budaya tertentu. Rumusan. Kesimpulannya, kajian terhadap teori strukturalisme ini telah meneliti dengan lebih menyeluruh berkaitan sejarah perkembangan, ciri-ciri, fungsi, kelebihan dan kekurangan, dan sumbangan yang memberi kesan dalam bidang sastera. Teori strukturalisme ini juga telah memperlihatkan perkembangannya yang membawa kepada pemikiran yang lebih sistematik dan teratur melalui fahaman konsep teori strukturalisme.